So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Mandisa. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Dan bagi orang-orang Islam yang sedang menyambut bulan Ramadan pada hari ini, yang sedang berpuasa, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan semoga dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna pada hari ini. So bercerita mengenai menu kita nak masak sempena hari raya ni, menu yang saya nak masak ni dia adalah ketupat, tetapi bukanlah ketupat yang biasanya dihidangkan sewaktu hari raya. Ya, tetapi menu ini boleh dijadikan sebagai menu tambahan bila you menyambut hari raya. Anda ada banyak sotong, maklumlah kalau di Terengganu ni kadang-kadang memang tempat untuk mencandat sotong. Jadi hari ni kita nak masak ketupat sotong, tetapi ketupat sotong yang bersih-bersih orang-orang Terengganu. Sebab ketupat sotong ni memang asalnya, originnya daripada masyarakat Terengganu. Sebab dekat Terengganu banyak sotong, betul tak? Jadi bagi mereka, ketupat sotong ni boleh juga dijadikan sebagai wadah untuk buat rumah terbuka ke, nak jamu kawan-kawan makan dekat rumah sempena hari raya ke, kan? Jadi boleh juga sebagai menu tambahan. So tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Ini adalah kita punya cuttlefish ataupun sotong kita. Sotong ni saya dah simpan di air semalam, jadi dia agak membeku macam ni, ya. Ya, tapi dia masih segar lagi. So, today we want to make a ketupat sotong ala-ala Terengganu, sebab dia memang asalnya memang berasal daripada Terengganu, okay? Or in English they call cuttlefish ketupat glutinous rice. My version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Firstly, kalau kita nak buat ketupat sotong ni, mestilah kena ada sotong kan? So sotong ni kita cari yang agak besar-besar sikit lah. Duit you belilah yang lagi besar daripada ni, okay? Tapi sekarang ni sotong kan mahal, jadi kita beli je lah yang mana kita mampu. Ini agak-agak dalam 4 inci 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci. 4 inci lah, dalam 4 inci dia punya panjang dia. Adalah beras pulut saya gunakan beras pulut Pak Izzah. You boleh gunakan apa-apa brand. Ni nanti kita gunakan separuh lah, sebab kita masak pun mungkin tak sampai 10 ketul sebab nak makan seorang. Agak-agak lah. This one is a glutinous rice, okay? So secukupnya. And kita perlukan santan kelapa. This one is a santan kelapa yang agak pekat lah untuk kita buat kuah dia, sebab versi Terengganu ni dia punya kuah dia warna putih. Dia tak menggunakan gula Jawa ataupun gula Melaka yang bagi dia perang. So kita gunakan santan agak banyak. So ini sekotak untuk kita punya kuah. Dan ini adalah santan encer ataupun santan yang agak dia tidak begitu pekat santan ni, jadi dia agak cair sikit untuk kita rendamkan kita punya pulut kita, okay? And this one is the chopped Holland onion. Ni separuh half of Holland onion, bawang Holland yang kita chopkan separuh. Half tablespoon of halba ataupun fenugreek, setengah sudu makan. And this one is a sliced tin of ginger. Halia kita slicekan dia kurang 1 inci, 1 inch. Mayangkan dia tipis macam ni, okay? And little bit of salt and sugar, garam dan juga gula untuk maniskan kuah tu sikit, okay? Kita punya toothpick ataupun toothstick ataupun bahasa Melayu dia panggil pencungkil gigi. Secukupnya lah untuk kita sematkan dia, untuk kita cocokkan dia supaya pulut tu tidak terkeluar, okay? Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okay? Jadi kita kena rendamkan kita punya glutinous rice kita punya pulut kita. This one is after we wash it, okay, and clean it. Selepas kita basuhkan dia bersih-bersih. Sekarang kita letakkan kita punya santan kita satu kotak tu, ya, satu pack tu kan, okay. So kita gaulkan merata. Saya suka letakkan garam sikit, masukkan garam sikit, gula sikit, okay. And then kita mixing, okay, kita adukkan, okay. So now let it soak, biarkan dia, kita rendamkan dia around half an hour, dalam setengah jam ataupun 1 jam pun boleh. Ya, lagi lama kita rendam, lagi dia meresap dekat kita punya pulut kita, okey. Sementara kita menunggu kita punya glutinous rice kita tu jadi setengah jam, ya. Jadi kita bersihkan dulu kita punya sotong kita. Ya, kita nak sotong kita ni warna putih macam ni supaya dia punya kuah dia nanti jadi warna putih, okey. Keluarkan dia punya kepala dia ni, ya, take it out. And then nanti kita buang dia punya yang hitam-hitam ni, kita potong dia, okey. Sotong ni kita keluarkan. This one is dia punya bone dia. Korek-korek kat dalam ni bagi dia bersih, ya. Kita nak masukkan nanti pulut dalam tu kan, ya. Okey, kita tarik.
Dan kita siapkan dia punya kulit dia. Dia punya kulit kita siapkan macam ni. Macam tu Kita buangkan kulit dia supaya sotong jadi putih melepak-lepak macam lepak tu. Ya. Dia jadi putih kan. Okey, kita bersihkan semua Okey, sampai putih. Okay, also look at this nampak ni. Kita dah bersihkan dia punya kulit dia. We remove the skin. It white like this. So now kita do it all. Buat semua sekali, okay? Okay, also now after half an hour, selepas setengah jam, 35 minit macam tu nampak ni. Dia dah menyusut dia punya santan dia. Dia dah menyerap dia dah agak kering macam ni. Kita ambil kita punya satu pieces of kita punya cuttlefish. Kita ambil kita punya sotong kita. So kita buka besar-besar macam ni. Kalau dia dah lembut macam ni senang sikit untuk kita masukkan Okay, kita masukkan kita punya pulut kita ke dalam Okay, Nampak ni dah penuh, kita isi jangan terlampau penuh ni ada ruang lagi sikit supaya kalau kita isi terlampau penuh nanti dia akan pecah pula sebab terlampau penuh sebab pulut ni dia akan mengembang dia macam nasi kan. So kita masukkan sikit ni. Ini adalah dia punya kepala dia, the head of cuttlefish. So kita ambil kat sini. So kita sematkan dia okay, supaya dia dapat menghalang daripada pulut tu keluar okay. Kita sematkan dengan tooth pick ni okay, like this. Satu lagi sebelah sini kita sematkan juga okay. Alright. So sekarang dah jadi satu kita punya ketupat sotong kita. Nampak ni so kita letak kat tepi, take aside dan kita buat semua sekali okay. Okay, so sekarang sotong kita dah siap ni. Saya dirikan macam ni. So ada banyak lagi kita punya pulut kita ni kan. Tak apa, yang ni kita kukuskan je okay. So tapi yang santan ni kita perlukan okay. Kita tapiskan dia untuk ambil santan dia ni Right. So yang ni nanti kita kukuskan pulut ni. Okay, so sekarang kita nak masakkan dia. So kita masukkan kita punya santan kita. Satu kotak santan. Kasih air sikit Dan ini adalah santan yang kita gaulkan dengan pulut tadi tu. Kita masukkan juga. We add in 1 cup of plain water air dalam 1 cup macam tu okay. So now we add in this one is Holland onion ataupun bawang Holland yang telah kita chop. And this one is the ginger, kita punya halia kita. And this one is our fenugreek ataupun halba kita And together with this one is the sugar and salt garam dan gula. Kalau you nak letak perasa pun boleh. Tapi biasa jarang orang letak perasa Letak garam dan gula, ada rasa manis-manis sikit And then kita kacaukan dia, kita godekkan dia. And let it boil first, biarkan dia mendidih dulu sebelum kita masukkan kita punya sotong kita okay. So look at this, nampak dia dah agak boiling dia dah mendidih okay. Sekarang kita masukkan kita punya sotong kita okay. Memang panjang-panjang nanti dia akan kecut So kita masukkan kita punya sotong kita. Kita rebuskan dia okay. Masakkan dia biasanya around 20 minit dalam 20 minit nanti dia punya glutinous rice ataupun pulut ni akan masak okay. So we come back after 20 minit. Tapi kita kena sentiasa jaga api dengan api yang kecil dengan with the low heat fire. Dia dah susut This one is after 25 minit selepas 25 minit nampak ni dia dah kecut, dia dah masak Yang ni sampai tertanggal dia punya kepala dia. Yang ini sampai tertanggal dia punya kepala dia tapi dah masak Yang ni tak tertanggal kalau macam ni bagus kalau macam ni bagus dia tidak tertanggal dia punya kepala dia So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. Tapi saya suka hidangkan dia agak sejuk Dan nanti dia punya kuah dia ni sebab ada macam halba-halba biji-biji tu. So saya suka tapiskan dia. Kita akan filteritkan dia okay. Tada! So ini dia kita punya ketupat sotong ala-ala Terengganu ataupun cuttlefish ketupat glutinous rice cake okay. This one is a Terengganu style, my version Pulau Jawa. So okay, ini yang telah kita potongkan. Yang ini masih utuh lagi. So now I zoom it for you okay.
Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya ketupat sotong kita ataupun cuttlefish ketupat or cuttlefish with a glutinous rice, and then we make like a rice cake, okay? So ini adalah versi untuk Terengganu punya style. Kalau orang-orang Kelantan punya style, dia pakai gula Jawa tu yang warna agak coklat-coklat tu kan. So kita kena buangkan lidi dia ni. So tanpa membuang masa, marilah kita makankan dia, marilah kita cekikkan dia, okay? So, kita makan semua. So, kita ambil satu. One pieces. Nampak ni. Look at this. Ini adalah kita punya ketupat sotong dengan penuh dia punya pulut dia yang ditanak ni dengan dia punya air, ya, dengan kuah dia ni. Kuah dia ni memang agak dia punya ni warna ke, tadi saya dah mengelak supaya tak warna dia ke pink-pink, ya, sebab kita dah buang kulit dia, tapi oleh kerana kepala dia tu ada kulit yang tak dibuang, jadi dia masih ada warna pink-pink, tapi tak ada masalah. So dia makan semua. Wow. Sedap ni. Kita tambah lagi dengan dia punya kuah kuah santan dia ni. Wow, so amazing. Enak. Tak dapat dinafikan, memang sedap sangat, So kita potongkan lagi kecil-kecil. Nanti tadi masukkan dekat kita punya mulut kita kan terleluk-leluk terlampau besar kan. So kita masukkan, kita tuangkan dia punya sos dia ni, dia punya santan dia ni. Enak ni, sedap, ya. Isikan pulut ni dalam kita punya sotong ni jangan terlampau penuh, mesti kena ada dalam 1 inci dia punya ruang di dalam tu, supaya nanti kita punya pulut kita akan mengembang, dia masak dan cantik, dia soft and tender. Kalau you isi terlampau mampat, nanti dia akan pecah. Nanti bila pecah dah tak jadilah ketupat sotong tu kan. Dan kadang-kadang takut dia tak tanak pula dia punya pulut dia. So satu lagi. Stop. Enak. Ya, so kita makan dia dengan sesumut dia ni. Dia punya sesumut ni sedap juga. Kita makankan dengan kuah dia. Wow. Dia kena ada rasa manis-manis buah sikit. Ada garam secukup rasa lah. Kalau suka manis, you tambah gula banyak sikit. Tapi bagi saya sedap dulu. Ini kok cita rasa anda, okay? Saya kalau makan ketupat sotong ni tak cukup satu, tambah lagi satu, Walau mami nampak tu, dia punya isi dia mampat, dah macam dia punya telur sotong, makan. Takut cumot. Ya. Enak. Dia punya kuah dia sedap. Kepada anda semua, bagaimana dengan resepi kita pada hari ni? Suka tak ni mencandak sotong kita jadikan dia ketupat sempena hari raya? Boleh anda dapat cuba kat rumah, okay? Sebab kalau saya buat jadi, anda buat mesti kena jadi juga. Sebab resepi yang sama, cara yang sama, confirm jadi. Dan rasa dia mesti sedap, okay? So tanpa membuang masa, so selamat mencuba. Jika anda suka, please like, please subscribe my channel. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Hisa, untuk anda semua. Bye!